Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 29 September, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama pagi ini: 204 kawasan di Selangor terjejas bekalan air. Juga ujian pentafsiran tingkatan 3 PT3 esok ditangguh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Loji rawatan air Sungai Semenyih terpaksa dihenti tugas sepenuhnya selepas berlaku insiden pencemaran bau di sumber air mentah Sungai Semenyih. Henti tugas loji itu akan menyebabkan sebanyak 204 kawasan membabitkan 372,031 akaun pelanggan di Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang akan terjejas dengan gangguan bekalan air tidak berjadual. Pengurusan Air Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan tempoh masa pengoperasian semula loji dan pemulihan bekalan tidak dapat ditentukan buat masa ini. Hal yang demikian kerana ia bergantung kepada tahap pencemaran yang berlaku. Unit Pasukan Pemantau Sungai mengesan pencemaran yang berpunca dari loji rawatan kumbahan di Bandar Bukit Mahkota. Katanya pihak berkenaan diminta untuk mengambil tindakan segera menghentikan pencemaran itu. Menurut kenyataan itu lagi, insiden pencemaran kali keempat tahun ini membabitkan loji-loji utama yang terpaksa dihenti tugas. Pencemaran berkenaan menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual berskala besar di kawasan yang luas. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad merafak sembah taksiah kepada keluarga almarhum Sultan Ismail Petra, ayahanda kepada Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima yang mangkat semalam. Beliau turut sedih dengan kemangkatan Sultan Ismail Petra setelah baginda gering sejak sekian lama. Semasa dia menjadi raja, saya ada hubungan yang baik dengannya dan saya dapati dia adalah seorang yang cukup tertib dan mengikut aturan-peraturan dan mudah untuk kita bekerja sama dengannya. Saya berasa sedih dengan kemangkatan Yang Maha Mulia dan saya ucap takziah kepada keluarganya. Tun Dr. Mahathir menyampaikan ucapan takziah pada sidang akhbar di akhir lawatan kerja 5 harinya ke New York, Amerika Syarikat. Ujian kertas Bahasa Melayu BM1 dan 2 bagi pentafsiran tingkatan 3 PT3 pada Isnin 30 September ini ditunda ke 9 Oktober. Manakala kertas BM Komunikasi dan English for Communication pada hari yang sama bagi pendidikan asas vocational PAV ditangguh ke 3 Oktober. Kementerian Pendidikan melalui kenyataannya memaklumkan penangguhan itu berkuat kuasa susulan tarikh hari ini dan esok diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Kelantan. Ia sebagai menghormati perkabungan kemangkatan Sultan Ismail Petra. Selain itu, beberapa ujian membabitkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM turut ditangguhkan ke 7 Oktober depan. Ujian berkenaan yang ditangguhkan ialah ujian penilaian kertas KAFA UPKK 2019 bagi subjek bertulis Ulum Syariah, Akidah dan Ibadah. Semua pihak diseru agar tidak menanggut di air keruh berhubung isu keputusan mahkamah kerana yang memutuskan kematian anggota bomba Muhammad Adib adalah akibat perbuatan jenayah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, tidak wajar mana-mana pihak cuba mengambil kesempatan bagi kepentingan politik. Dan saya rasa rumusan itu adalah satu rumusan yang adil dan saya juga meminta agar rakyat Malaysia dari semua bidang, semua lapisan tidak akan mempolitikkan isu kematian Adib dan isu rumusan yang telah diberi keputusan oleh Corona, dan juga janganlah kita mengambil kesempatan untuk buatkan isu agama, isu bangsa dan sebagainya. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Kacau Ashura di Sekolah Kebangsaan Seligi Pasir Putih.
Pihak kementeriannya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan untuk mencari bukti kes berkenaan. Langkah seterusnya juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis menyiasat bagi mencari siapa dalang sebenarnya dalam tragedi itu. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menyeru pihak polis agar segera menegakkan keadilan dengan mencari dalang di sebalik kematian Muhammad Adib. Katanya usaha juga perlu dilakukan bagi menghentikan isu perkauman di media sosial sebelum ia mewujudkan perpecahan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Kita harap bahawa keadilan dapatlah ditegakkan dengan mencari mereka yang membunuh itu ahli pembomba Adib, dan sekurang-kurangnya kita dapat menutup tragedi ini dan memberikan keadilan kepada ahli keluarganya. Guan Eng yang juga Menteri Kewangan berharap keputusan Mahkamah Coroner diterima dan dihormati semua pihak tanpa diputar belit. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menggariskan 3 sektor tumpuan Belanjawan 2020 pada 11 Oktober ini. Menterinya Datuk Salahuddin Ayub berkata sektor itu membabitkan penanaman padi, perikanan dan agro makanan. Beliau yakin pertemuannya dengan Menteri Kewangan Lim Guan Eng baru-baru ini akan membuahkan hasil dalam memajukan sektor berkenaan. Peningkatan peruntukan bagi sektor berkenaan diperlukan bagi membolehkan ia terus berkembang dan menyumbang ekonomi negara. Sektor padi, sektor perikanan yang melibatkan nelayan, dan juga kita menumpukan kepada sektor agro makanan. Itu yang penting untuk kita tingkatkan peranan MOA dalam kita memacu supaya agro makanan menyumbang kepada KDN. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Pusat Kecemerlangan, Penyelidikan dan Inovasi Ternakan Mardi Keluang dan pelancaran baka baru kambing Mardi di Keluang. Kerajaan Negeri Sabah akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana laporan berkaitan pembalakan dan perlombongan haram di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata beliau menyerahkan kepada SPRM untuk menyiasat sebarang maklumat kegiatan itu. Yang penting bagi kita selaku kerajaan negeri, kita bantu, facilitate dan we give the necessary support. Apa data atau pangkalan maklumat yang diperlukan, kita akan bagi kepada mereka. No cover up. Sebarang siasatan oleh SPRM juga katanya tidak akan diganggu bagi membolehkan kes rasuah dapat dikurangkan sebaik mungkin. Datuk Seri Syafiee diminta mengulas kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya pada Majlis Dialog Ketua Pesuruhjaya SPRM di Kota Kinabalu Jumaat lalu. Menurut Latifah, kegiatan pembalakan dan perlombongan haram di seluruh negara kini menjadi fokus SPRM. Hal yang demikian kerana langkah itu membabitkan alam sekitar yang juga isu kepentingan awam. Sarawak memperkasakan sektor ekonomi digitalnya bagi membantu lebih ramai rakyat di negeri itu, khususnya golongan wanita menceburi perniagaan dalam talian. Langkah itu seiring kepesatan teknologi digital yang menjadi sebahagian gaya hidup masyarakat kini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata usaha membantu golongan itu termasuk menyediakan geran usahawan wanita. Ia memudahkan golongan itu menyertai sektor perniagaan serta menyediakan platform perniagaan yang mampan. Pengenalan aplikasi e-dagang turut membuka pasaran yang lebih luas bagi produk keluaran usahawan. Kerana kita tidak hanya bergantung kepada cara lama. Kita menggunakan pendekatan cara baru. Kerana saya yakin wanita sekarang adalah wanita yang terpelajar. Dan mereka mengenali ilmu-ilmu yang baru di dalam mereka menguruskan ekonomi mereka masing-masing. Beliau berkata demikian ketika melancarkan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Di majlis sama, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengumumkan peruntukan bagi geran usahawan wanita sebanyak RM2 juta untuk tahun 2020.
Lebih 10,000 orang menghadiri jamuan Rahmah sempena Karnival Rahmah KR 2019 yang berlangsung di Kiblat Walk Perbadanan Putrajaya semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, program itu bertujuan menyatupadukan rakyat Malaysia dalam suasana santai bersama keluarga sambil menikmati keindahan Putrajaya. Beliau berkata KR 2019 itu juga mempamerkan kepelbagaian budaya dan menjadi salah satu inisiatif memupuk perpaduan serta kedamaian antar kaum. Turut diadakan semalam program Jamuan Rahmah yang dibuka kepada orang ramai bermula jam 5 petang dan berakhir sejam kemudian. Datuk Seri Dr. Mujahid berkata Jamuan Rahmah berkonsepkan kenduri itu mendapat sambutan menggalakkan dari pelbagai kaum. Acara pada hari terakhir hari ini dimulakan dengan Eco Alami Ride pada jam 7 pagi tadi. Bagi mereka yang gemarkan aktiviti mencabar, pertunjukan paragliding berlangsung mulai jam 4.30 petang dan diakhiri dengan konsert Rahmah pada 11 malam. Karnival itu dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi mengetengahkan konsep edutainment. Barisan Nasional BN tidak menerima sebarang desakan daripada mana-mana pihak untuk meletakkan calon Melayu dalam pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai Johor. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemilihan calon akan dibincangkan bersama parti komponen BN sebelum membuat sebarang keputusan. Biarlah kita tentukan apabila perundingan dengan semua parti komponen Barisan Nasional dan juga pihak PAS. Ya. Belum ada desakan. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata demikian ketika ditemui pada Konvensyen Himpunan Perpaduan Ummah Peringkat Negeri Kedah. Turut hadir Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahazi Khalid dan kepimpinan UMNO dan PAS Kedah. Khamis lalu, Ketua MCA Bahagian Kapar Datuk Song Ki Chai dan ahli-ahlinya dilaporkan mahu keluar parti sekiranya UMNO meletakkan calon di Tanjung Piai. Kerusi Parlimen itu sebelum ini diwakili oleh Wakil MCA. Kurikulum pengajian media dan komunikasi di universiti dan kolej di negara ini perlu dikaji semula jika mahu melahirkan graduan yang menepati cabaran dalam industri media semasa. Perkara itu dibangkitkan tokoh wartawan negara 2018 Tan Sri Johan Jaafar yang menegaskan langkah itu perlu disegerakan memandangkan realiti baru perniagaan dan operasi media arus perdana kini perlu bersaing dengan platform media digital. Wartawan Salina Zakaria ada butirannya. Cadangan itu dikemukakan Tan Sri Johan yang merupakan mantan pengerusi Media Prima pada sesi Forum Media Kebangsaan 2019 bertemakan Industri 4.0 Kewartawanan Merentasi Pelbagai Platform. Program Sehari Anjuran Institut Akhbar Malaysia MPI bersama Pusat Pengajian Media dan Komunikasi Universiti Tellus dihadiri kira-kira 300 pelajar pengajian media dan komunikasi. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif MPI Datuk Chamil Waria. Menurut Tan Sri Johan, jika rombakan tidak dilakukan, ia pasti menyukarkan graduan media memenuhi kehendak industri yang amat berbeza dengan apa yang dipelajari menerusi kurikulum yang telah wujud lebih 10 tahun lalu. Saya percaya bahawa tidak ada pengajian yang tak relevan, termasuk pengajian media. Tetapi kita harus melihat semula secara jujur kurikulum media itu sendiri, sukatan pelajaran yang diajarkan. Sebab realiti media hari ini sangat berbeza daripada realiti katanya 10 tahun atau katakan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Dan pengajian media ataupun media studies di universiti itu harus dilihat semula. Sebab itu salah satu daripada perkara yang saya sebutkan tadi ialah keperluan untuk melihat semula seluruh kurikulum pendidikan media di universiti. Selain itu, syarikat media juga digesa membuat penilaian jika mahu berdepan cabaran dengan persaingan media sosial.
Malah katanya jika dilihat persaingan menyampaikan berita atau pengaruh iklan, kini ia telah mula diambil alih oleh gergasi media sosial seperti Google dan juga Facebook. Apa yang saya pelajari lebih 10 tahun lalu mungkin berbeza dengan apa yang dipelajari oleh pelajar jurusan industri media ketika ini. Justru kurikulum agar industri media dirombak semula amat bertepatan. Ini kerana pada forum media kebangsaan ini ada yang mencadangkan agar jurusan kecerdasan buatan dimasukkan di dalam kurikulum industri media bagi membantu lebih ramai lagi pelajar-pelajar ini berdepan dengan cabaran platform arus perdana yang dihadapi ketika ini. Laporan Salina Zakaria. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 7 individu ditahan selepas dipercayai merantai lebih 300 mangsa, kebanyakannya kanak-kanak, dan memaksa mereka belajar sambil bergelap di dalam sebuah bangunan di Nigeria. Kejadian berlaku di sebuah sekolah di Kaduna Utara, Nigeria. Berdasarkan laporan polis, kesemua kanak-kanak itu dihantar oleh ibu bapa masing-masing ke sekolah terbabit, namun tidak mengetahui perlakuan berkenaan. Kebanyakan pelajar yang diselamatkan cedera di bahagian belakang badan. Polis juga sudah mengenalpasti identiti 2 daripada kanak-kanak yang berasal dari Burkina Faso. Lagi kes disyaki demam babi Afrika dilaporkan di Korea Selatan. Kali ini kes disyaki di ladang bandar Yangju 30 km di utara Seoul. Memetik Kementerian Pertanian, Makanan dan Hal Ehwal Luar Korea Selatan, jika ujian mendapati kes itu positif, ia sekaligus menjadikan kebanyakan 10 kes demam babi Afrika dicatatkan di Korea Selatan sejak 17 September. Pemanjat bebas yang digelar sebagai Spiderman Perancis, Alan Robert, ditahan polis sekali lagi. Kali ini selepas memanjat menara Skype di Frankfurt, Jerman. Robert, 57 tahun, berjaya sampai ke puncak bangunan setinggi 154 meter itu dalam tempoh setengah jam. Dia memanjat menara itu tanpa kebenaran dan tidak menggunakan peralatan keselamatan. Dia ditahan sebaik tiba di bawah bangunan itu. Lelaki terbabit melakukan beberapa siri memanjat bangunan di serata dunia sejak 1994, antaranya di Burj Khalifa, di Dubai dan Menara Eiffel, Paris. Ogos lalu, Robert memanjat bangunan di Hong Kong dan membentangkan kain rentang memaparkan kata-kata keamanan, namun ditahan polis. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke Liga Futsal Prima Malaysia MPFL 2019, Selangor yang telah pun sah bergelar juara Liga pada 22 September lalu melengkapkan saingan Liga dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Kedah pada aksi terakhir Liga semalam. Kemenangan membolehkan Selangor merangkul kejuaraan sekaligus membawa pulang ganjaran wang tunai bernilai RM100,000. Sebaik saja sepak mula, Selangor garang menggasak kubu pertahanan Kedah bagi memburu jaringan. Dan di awal minit kedua perlawanan, Farid Muhammad berjaya mencetak gol pertama buat pasukannya. Tidak menunggu lama, seminit berselang Syamsul Akmal Zamri menggandakan jaringan sekaligus meletakkan Selangor 2-0 di hadapan. Farid Muhammad sekali lagi mengecewakan pasukan Kedah apabila menambah gol kedua peribadi pada minit keempat. Sedar Selangor makin selesa, Kedah cuba bangkit dengan corak permainan yang lebih kemas. Hasilnya, Kedah berjaya menjaringkan gol pertama menerusi Nur Hamidur Saleh pada minit ke-25. Bagaimanapun, kepantasan Farid terus menghukum Kedah apabila menjaringkan gol 5 minit sebelum tamat perlawanan, sekaligus melakar hat-trick pada aksi terakhir Liga. Untuk rekod, Selangor berjaya mengumpul 41 mata menerusi 13. Seterusnya, Melaka menamatkan penantian selama 4 tahun untuk bergelar juara kejohanan hoki Piala Razak. Berdepan Johor pada perlawanan akhir, Melaka jelas berada dalam kelas tersendiri untuk mencipta kemenangan 3-1. Ini gelaran juara kali kelima buat Melaka selepas kali terakhir melakar kejayaan sama pada kempen 2015. Pertemuan Melaka Johor bagi perebutan gelaran juara Piala Razak berlangsung sengit sejak dari awal lagi. Deretan peluang menerusi pukulan sudut penalti pada suku pertama bagaimanapun gagal disudahkan kedua-dua pasukan.
Sehinggalah pada minit ke-18 suku kedua, Melaka akhirnya memecah kebuntuan hasil gol padang Luqman Hakim Saiful. 1-0 tamat separuh masa, perlawanan tambah rancak pada suku ketiga. Namun Melaka mengukuhkan kedudukan selepas Muhammad Muhyiddin Muharram menggandakan jaringan pada minit ke-34. Minit ke-44, Johor meraih talian hayat selepas Shelo Silverius mudah menyempurnakan pukulan penalti untuk kedudukan 2-1. Dan ketika Johor terus berusaha untuk mencari gol penyamaan pada suku keempat, jaringan ketiga Melaka menerusi Amirul Zainul pada minit ke-53 bagai menutup peluang Johor. Tamat dengan keputusan 3-1, Melaka sah bergelar juara Piala Razak edisi 2019. Perkembangan persiapan menjelang Sukan SEA Filipina 2019 kecewa dengan tindakan Persatuan Pimpong Malaysia TTAM yang menggugurkan mereka dari Sukan SEA 3 hari lalu tanpa sebarang alasan kukuh. 3 pemain terdiri daripada tonggak bergu wanita Ho Ying dan Caroline serta pemain perseorangan lelaki Leong Chi Feng tampil membuat sidang media khas. Mereka menafikan setiap alasan pengguguran yang diberikan TTAM termasuk masalah disiplin dan berharap Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk campur tangan. Beberapa hari lalu, TTAM mengambil keputusan drastik menggugurkan Ho Ying, Caroline dan Leong Chi Feng atas alasan disiplin. Ho Ying dan Karen didakwa gagal memberikan komitmen apabila sudah sebulan tidak berlatih di bawah kendalian jurulatih dari China, Mu Tong. Mereka sepatutnya tampil di Filipina dalam senarai atlet kategori A namun diganti dengan 3 pemain dalam senarai kategori B iaitu Im Li Ying, Li Zini dan Ling Yi Heng. Keputusan ini jelas tidak disenangi Ho Ying dan beberapa atlet pimpong yang lain memandangkan sepanjang sesi latihan mereka tidak pernah mempunyai sebarang masalah disiplin, jauh sekali tidak mengikut arahan. 1 week got 11 section. They say 6 section you have to come. And I even come more than 6 section. And when I'm not go to the study time, like sem break, I come 11 section and I never skip 1 section. But how can you say me I have no discipline? Dia cakap 1 bulan tak pergi training, tapi sebenarnya sepanjang masa itu kami saya ada banyak competition since sejak bulan 7 sampai bulan 9 dan lepas balik dari game saya pun as usual lah pergi training. For my discipline problem, like they said me banging the table, but actually no. I just hold the hand, put the hand on the table, and then I stand up because they ask me question. So I need to stand up and say, this is the polite manners. Sebelum ini, Ho Ying dan Karen selaku pemegang pingat gangsa dalam Tamasya Sukan Commonwealth 2018 pernah mengutarakan isu ini kepada pihak Majlis Sukan Negara MSN. Namun tiada respon positif diberikan memaksa mereka meminta perhatian daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk berbincang mengenai isu berbangkit. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat.